Disebabkan terlalu kuat, cecair merah mengalir daripada mulut Gertrude. Masa ni, dia terceret sendirilah siut. Tangan dia masih mencekur tau, tapi boleh terkeluar secara automatik. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Kes kali ni memang mind blown guys. Sebab dia punya jahat tu memang lain macam. Antara banyak-banyak kes pembunuh bersiri ni, Abang Boy rasa ini yang paling gila tau. Bukan sebab apa tau. Sebabnya dia pernah kena tangkap beberapa kali. Tapi bila dia dilepaskan, dia teruskan aktiviti jenayah dia. Tak serik-serik. Tetapi dia punya crime tu lain macam pula. Lagi teruk daripada sebelumnya. Sampailah dia rasa darah. Selepas tu dia tak boleh stop dah. Get ready guys. Kes kali ni memang gila. Dia adalah di antara pembunuh bersiri yang pertama tau. Ini zaman belum ada terma pembunuh bersiri tu lagi pun. Sampai ke orang rasa pelik dan decide untuk simpan kepala Mamat ni untuk diuji kaji. Diorang nak tahu sangat kenapa Mamat ni ganas gila. So kalau korang dah ready, sediakan kudat siap-siap. Let's go. Semuanya bermula pada 25 hari bulan Mei 1913. Seorang lelaki misteri sedang mundar-mandir di satu kawasan yang bernama Molheim am Rhein di bandar Cologne, Germany. Dekat situ memang dikenali sebagai kawasan pub dan juga tavern penginapan untuk para pelawat. Tavern ni lebih kurang macam rumah tupangan lah pada zaman tu. So lelaki ni berjalan dan terjumpa satu rumah tupangan. Nampak macam penghuni tu dah tidur. So dia start buat kerja. Lelaki misteri tu sebenarnya plan nak rompak pada malam tu. Dia start cungkil pintu depan. Senang gila pula nak buka. Mamat ni memang sepanjang hidup dia adalah pencopet yang berjaya tau. Dah berapa kali dah dia kena tangkap, tapi masih tak serik-serik guys. Ini adalah definisi penjenayah yang ada career. Tapi malam tu lain sikit geng. Tengah dia berjalan-jalan terjengkit-jengkit tu, dia termasuk ke dalam satu bilik. Dekat atas katil ada seorang anak gadis yang bernama Christine Client. Pada masa tu dia darjah 3 je geng. Tiba-tiba je niat lelaki misteri tadi terus berubah. Daripada tadi awalnya dia nak mencuri je. Sekarang ni bila dia nampak Christine dah tidur nyenyak atas katil tu, tiba-tiba pula nafsu dia membuak-buak. Tak pasal-pasal. Lelaki misteri tu mencekuh Christine semau-mahunya. Christine pun apa lelaki? Terkejut dan cubalah nak melawan. Tapi apalah yang boleh tubuh kecil tu buat. Nak menjerit pun tak boleh kan? Dalam masa seminit macam tu, Christine terus tak sedarkan diri. Tetapi lelaki misteri tu tak berhenti dekat situ je bro. Pada masa tu dekat dalam poket dia hanya ada sebilah pisau lipat kecil je. Korang nak tahu apa dia buat? Dia pergi zasnya leher Christine. Bukan sekali tau, 2 kali. Yang siknya dia bukan buat laju-laju tau. Dia buat slow gila geng. Dan yang tak boleh brainnya pada masa tu adalah, korang nak tahu apa dia buat? Dia cap melan lah siut. Pada siapa yang tak faham cap melan tu apa, korang komen dekat bawah. Nanti Abang Boy explain. Mamat ni sebenarnya excited dengan cecair merah tu menitik ke lantai. Serius gila Mamat ni. Selepas dia melunaskan hajat dia pun bergerak. Semua ni settle dalam masa 5 minit je geng. Sebelum dia gerak tu, dia kunci balik pintu bilik tu. Dia keluar ikut pintu belakang dan terus balik ke rumahnya di Dusseldorf. Jarak Molheim dengan Dusseldorf adalah lebih kurang 40 km macam tu. Dia tak curi apa-apa pun malam tu. Tetapi malam tu dia rasa puas gila. Tapi kan, Mamat misteri ni buat satu kesilapan. Dia tercicir pula sapu tangan dia. Dan sapu tangan dia pula ada dia punya initial tau, iaitu PK. Pada besoknya pula, ibu bapa Christine jumpa anak dia dalam keadaan yang menyedihkan. Meraung mat. Dah lah keluarga ni ada seorang je anak. Polis telah dipanggil dan siasatan pun bermula. Nak tahu tak Mamat misteri ni buat apa pada masa tu? Masa tengah kecoh-kecoh tu lah, Mamat misteri ni datang balik lah siut. Dia pergi ke bar depan tavern tu dan lepak minum. Dia nak tengok reaksi orang sekeliling tentang apa yang berlaku kepada Christine. Polis yang interview dia pada masa tu tau. Tapi biasalah geng, takkan dia nak mengaku kan. Dia je cakap yang dia hanya singgah minum dekat situ. Dia pun bukan duduk kat situ pun. So nak tak nak polis lepaskan dia. Tapi polis pun tak bijak juga. Yelah, nak expect apa kan. Ini tahun 1900 kot. Walaupun handkerchief tu ditinggalkan oleh pelaku, polis suspek orang lain pula. Sebab beberapa hari sebelum tu, mak ayah Christine ni bergaduh dengan adik dia orang yang bernama Otto Client. Menurut bapa Christine iaitu Peter Client, Otto cakap yang dia akan buat keluarga Peter ni menyesal seumur hidup. Kebetulan pula nama bapa Christine adalah Peter Client. So dia punya initial adalah PK lah kan. So polis ingatkan handkerchief yang polis jumpa tu adalah milik bapa Christine. Dan Otto lah yang
letak sapu tangan tu dekat tempat kejadian untuk frame Peter ni sebagai pelakon. Mamat misteri ni senyum je masa semua ni berlaku tau. Dah lah dia terlepas, orang lain pula yang dijadikan kambing hitam. Baguslah tu. Walaupun kekurangan bukti, Otto Klein telah ditahan dan disumbat ke dalam penjara atas benda yang dia tak buat pun. Tapi benda ni tak lama. Dia telah dibebaskan selepas 2 minggu disebabkan tak cukup bahan bukti dalam pendakwaan. Bila dah terlepas ni, makin galak lah dia. Dia dah rasa seronok. Dia mula plan untuk buat onar lagi 2 bulan selepas kematian Christine. Tapi kali ni dia tak pergi jauh pun. Dia pergi dekat area rumah dia je di Dusseldorf. Pada hari tu dia berjaya memecah masuk sebuah rumah dengan menggunakan skeleton key. Skeleton key ni lebih kurang macam master key lah. Dia boleh buka kebanyakan kunci yang ada. Macam Abang Boy cakap lah, dia ni kan kaki pecah rumah punya lain. Pada hari tu dia terjumpa seorang gadis yang baru je berumur form 5 yang bernama Gertrude Franken. Memang dia tengah sedap tidur pada masa tu. Sama jugalah modus operandi lelaki misteri ni. Dia masuk, dia kunci pintu, lepas tu dia pelan-pelan meletakkan tangan dia di leher Gertrude dan mencekuhnya. Disebabkan terlalu kuat, cecair merah mengalir daripada mulut Gertrude. Masa ni dia terceret sendirilah siut. Tangan dia masih mencekuh tau, tapi boleh terkeluar secara automatik. Sama juga, benda ni berlaku selama beberapa minit je. Lepas lelaki misteri tu dah settle, dia keluar balik ikut pintu depan tau. Macam tu je guys. Macam tak ada apa-apa berlaku. Dia balik rumah dan tidur dengan senyuman. Benda-benda yang dia dah buat ni masih tak cukup lagi geng sebenarnya. Esoknya dia buat hal lagi. Pada 14 Julai, lelaki misteri ni telah ditahan oleh polis. Masa dia tengah dalam proses untuk memecah masuk rumah orang. Kali ini dia telah disabitkan kesalahan memecah masuk beberapa rumah dan juga membakar kediaman orang. Pelik kan? Itu je. Pasal dia membunuh tu langsung tak dimention. So siapa sebenarnya Mamat ni? Apa sah hardcore sangat dia ni? Nama Mamat misteri ni adalah Peter Kürten yang berasal daripada Mulheim. Memang daripada kecil pun dia ni memang banyak masalah. Dia dilahirkan pada 26 Mei 1883 dan dia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sangat-sangat toksik. Dah lah miskin. Serangan gatal-gatal tu memang dah jadi makanan dia hari-hari. Itu je lah yang dia nampak di sekeliling dia. Itu okey lagi tau. Peter Kürten ni adalah anak paling tua di antara 13 orang adik-beradik. Satu tim bola siut. Siap ada substitute 2 orang lagi. Tinggal pula dekat rumah apartmen 1 bilik yang kecil. Bapak dia pula memang seorang yang ganas gila lah. Kaki botol dan juga selalu memukul Peter dan adik-beradik. Bukan sikit-sikit yang pukul Mat, sampai lembik masing-masing. Setiap hari bapak dia akan balik dalam keadaan mabuk selepas lepak daripada bar. Dia belanjakan hampir setiap duit gaji dia dekat minuman keras. Tak cukup dengan tu geng. Macam Abang Boy cakap lah, rumah pun dah kecil. Dorang adik-beradik daripada kecil pun dah nampak ibu dorang kena serangan gatal-gatal hampir setiap hari. Tapi benda tu pun tak memuaskan nafsu bapak setan dia ni. Korang nak tahu tak apa yang dibuat lepas tu? Haruan bangkan anak lah pula. Adik Peter menjadi mangsa seterusnya. Disebabkan ini pada 1897, bapak dia telah ditangkap atas dakwaan serangan gatal-gatal dan dipenjarakan selama 8 bulan. Dan ibu Peter pula berjaya mendapatkan perintah perlindungan daripada mahkamah supaya bapak dia tak datang dekat dengan keluarga. Pada masa yang sama pula, Peter ni berkawan dengan seorang penangkap anjing. Pada masa ni, Peter baru darjah 3 tau. Peter anggap Mamat ni tempat dia mengadu dan sebagai seorang ayah angkat kepada dia. Tapi yang tak syoknya, ayah angkat dia ni lagi gila daripada ayah Peter sendiri. Dia ajar Peter macam mana nak cap melan dan juga melakukan aksi terkutuk kepada haiwan guys. Mula-mula tu dia buat dengan anjing, lepas tu dengan kambing pula. Ini darjah 3 tau. Dia buat aksi apa tu, Abang Boy serahkanlah dekat imajinasi korang. Dalam satu sesi aksi terkutuk ni, Peter bawa sekali sebuah pisau lipat. Masa dia tengah buat aksi tu, dia terus zasnya leher binatang tu guys. Menggeletik weh kambing tu. So perbuatan ni menaikkan nafsu dia sampai dia menggigil-gigil satu badan. Gila tak gila? Pada satu hari, Peter bersama 2 orang lagi kawannya pergi ke pelabuhan yang dekat gila dengan rumah dorang. Tak pasal-pasal Peter tolak salah seorang daripada budak ni terjatuh dalam air. Dia tahu yang budak tu tak boleh swimming. Dan bila seorang lagi terjun dan cuba menolong, Peter dengan selambanya ambil kayu dan pukul tangan dorang supaya tak naik ke pelabuhan. Dia buat semua benda ni sambil gelak-gelak je geng. Last dua-dua gone. Kematian 2 orang mangsa ni telah dilabelkan sebagai kemalangan. Dan Peter hidup macam biasa je lepas tu. Semasa umurnya 16 tahun, Peter saling tak tumpah perangai macam bapak dia juga. Dia telah melakukan serangan gatal-gatal kepada adik-adik dia sendiri guys. Dia meneruskan benda ni selama 6 bulan. Tapi last terkantoi juga dengan mak dia. Disebabkan takut benda ni dilaporkan kepada polis, Peter decide untuk melarikan diri daripada rumah. Dia hidup di jalanan dan cuba untuk mengemis pada awalnya. Tapi income dia tak cantik. So dia mencuri pula. Mula-mula tu dia hanya mencuri makanan je
je ataupun curi pakaian. Dia pernah jugalah ditangkap beberapa kali dan dipenjarakan. Tetapi tempoh hukuman dia tak lama, geng. Sekejap-sekejap je. Yalah, setakat curi makanan je. Mungkin seminggu je lah kot dalam lokap. Tapi pada tahun 1899, dia telah ditangkap atas tuduhan cubaan merompak bersenjata. Kali ni dia telah dihukum penjara lama sikit, iaitu 4 tahun. Dikatakan dia tak buat perompakan senjata tu. Polis just nak cari kambing hitam je. So dia dituduh buta-buta je dekat situ. Time ni Peter memang berbulu gila lah. Selepas menjalani hukuman 4 tahun tu, Peter bertenang kejap. Dan pada masa ni dia telah bertemu dengan seorang wanita yang bekerja sebagai kupu-kupu malam. Wanita ni berumur 40 tahun, geng. Peter pula pada masa tu baru je mencecah 20 tahun. Dan yang gilanya, wanita ni sanggup memenuhi setiap permintaan gila Peter. Pada masa yang sama, Peter telah membuat percubaan untuk menamatkan nyawa seorang wanita yang berumur 18 tahun. Pada mulanya Peter ni sopan je. Dia cuba mengurat wanita ni. Dia minta wanita ni untuk teman dia ke Hofgarten. Tempat ni macam lebih kurang taman bunga lah, tempat remaja berdating. Bila dia dah sampai ke tempat yang agak tersorok, dekat situlah dia melakukan serangan gatal-gatal. Dia telah mencekoh wanita tu supaya tak berupaya untuk menjerit. Selepas aksi terkutuk tu settle, Peter pun belah. Dia yakin yang wanita tu dah mati. Tetapi tak ada report polis yang dilaporkan berkenaan dengan kejadian tu. Tak ada mayat ditemui dan tak ada report serangan gatal-gatal. So ada kemungkinan wanita tu hidup lah, tetapi tak melaporkan apa-apa kepada polis. Tak berapa lama selepas tu pula, Peter join askar pula, guys. Tetapi benda tu pun problem juga. Dia ni memang tak boleh terima arahan tau. Dia buat ikut kepala abah dia je. Dan pada masa ni lah dia gila membakar pula. Dikatakan dia adalah orang yang bertanggungjawab atas 24 kebakaran dalam satu malam je. Dia telah ditangkap dan dibicarakan di mahkamah tentera. Sebab dia buat benda tu adalah dia mengharapkan ada orang homeless dekat dalam bangunan tu. Bangunan yang dia selalu bakar adalah bangsa-bangsa terbiar dan juga bangunan tinggal. Peter juga mengatakan semasa kebakaran tu berlaku, kalau dia terdengar bunyi orang menjerit, dia akan cap melan. Dia telah didapati bersalah dan dihukum penjara selama 8 tahun. Dia diletakkan dalam sel berasingan di sepanjang masa disebabkan dia selalu bergaduh dan tak mengikut arahan. Dia juga telah diarahkan oleh mahkamah untuk mengikuti ujian psikiatrik di sepanjang hukuman tu. Menurut ujian psikologi, Peter ni sebenarnya mengidap penyakit imajinasi yang terlampau. Dia dah tak teruja dah dengan benda-benda biasa. Selalunya dia akan tertarik dengan keganasan. Dan Peter ni boleh cerit secara tak sengaja kalau excited semasa semua benda ni berlaku. Even kalau dia bayangkan benda tu pun boleh terceret, guys. Maafkan Abang Boy lah sebab menggunakan perkataan yang pelik. Kalau korang dah lama follow Abang Boy lah, mesti korang tahu apa sebab. Sekali lagi, kepada mereka yang tak tahu maksud ayat-ayat ni, korang boleh komen dekat bawah. Abang Boy akan terangkan. So anyway, selepas Peter dibebaskan kali ni lah yang dia bertindak untuk memecah masuk rumah Christine macam Abang Boy cerita pada mula-mula tadi. Dan Peter ditangkap pada 14 Julai 1913 dan dihukum penjara selama 2 tahun. Selepas dia dibebaskan, Peter decide untuk berubah. Dia dah tak larat dah nak buat benda-benda terkutuk ni. Ada kemungkinan kalau dia membunuh lagi, dia takkan dapat peluang dah. So dia telah berpindah ke Altenburg. Pada masa ni dia tinggal bersama adik perempuan dia. Dan kehidupan Peter ni bertenanglah sikit. Dia mula bekerja dan tak cari pasal dengan orang. Dia telah diperkenalkan dengan seorang wanita yang berumur 3 tahun lebih tua daripada dia, yang bernama August Schraff. August ni adalah kawan adik dia yang juga owner bagi sebuah kedai kandy dekat town tu. Lama-lama diorang ni jatuh cinta lah pula. Si August ni adalah bekas banduan tau. Dia didakwa telah menembak tunangnya sendiri akibat curang. Dan si Peter ni pula memperkenalkan dirinya sebagai bekas tentera. Bercinta punya bercinta, akhirnya 2 tahun kemudian mereka mendirikan rumah tangga diorang. Hidup Peter memang jadi normal gila pada masa ni. Peter pun dah dapat job tetap di pertubuhan pekerja. Memang semua orang sukakan Peter pada masa ni. Hidup diorang lelaki bini ni macam pasangan yang normal. Menurut Peter, dia hanya akan membuat hubungan intim dengan isterinya kalau isteri dia yang invite. Kalau tak, dia chill je. Kuat gila iman dia pada masa ni. Tetapi semuanya berubah pada tahun 1925. Peter dan isterinya berpindah kembali ke Düsseldorf. Dan di sini, mereka sekeluarga berupaya mengupah 2 orang gaji. Dua-dua Peter ni tibai, kan? So, benda ni Abang Boy tak berapa sure sama ada suka sama suka ataupun sebaliknya. Sebab tak berapa lama selepas tu, terkantoi pula dengan bini si Peter ni. So, untuk menyelamatkan nyawa mereka, kedua-dua orang gaji ni report kejadian ni kepada polis dengan mengatakan Peter telah serang dorang dan dorang takut nak buat report sebab Peter dah ugut nak bunuh dorang. Tetapi ada satu persamaan dalam report ni. Kedua-duanya melaporkan Peter ni suka mencekoh dorang semasa mengadakan hubungan intim. Sekali lagi, Peter telah dipenjarakan selama 8 bulan. Tapi tak lama, guys. Dia telah dipenjarakan selama 6 bulan je. Tetapi dengan syarat, Peter tak boleh berada dekat bandar Düsseldorf dah. Selepas daripada ni, Peter dah tak cover-cover dah, guys. Dia dah tak berlakon jadi baik dah. Alang-alang nak jahat, baik jahat je all the way. Dia masih lagi tinggal bersama isteri dia. Dia berlakon macam orang yang menyesal dengan perbuatan dia. Tetapi dekat belakang mata bini,
Oh, dia punya jahat tu kalah setan weh. Pada tahun 1929 tu sahaja guys, dikatakan Peter telah menamatkan nyawa seramai 10 orang di sepanjang tahun tu. Tak cukup dengan tu geng, Peter juga membuat percubaan menamatkan nyawa 30 lebih nyawa. Benda ni memang kerap gila geng. Mamat Peter ni tak kisah siapa pun mangsa dia. Lelaki, perempuan, semua dia balun. Dan dia punya motif memang random gila. Sebagai contoh, mangsa pertama je pada tahun tu adalah seorang wanita dalam lingkungan 40 tahun. Mangsa telah ditusuk sebanyak 24 kali dengan gunting. Mangsa ni telah dikejar ke hospital dan berjaya diselamatkan. Mangsa kedua pula adalah 5 hari selepas tu, iaitu 8 Februari. Dia telah mencekoh seorang yang hanya pada masa tu darjah 3 je kan. Mangsa pengsan dan dia kemudiannya telah mencacatkan bahagian alat sulit mangsa. Dan semasa dia tengah buat benda tu, dia terceret lah siut. Rembesan tu dicalit ke bahagian sulit mangsa. Tak cukup dengan tu tau, dia sorok mayat mangsa dan pergi beli minyak petrol. Dia datang balik pada besok harinya dan membakar sisa-sisa mangsa. Dan masa tengah terbakar ni, dia ceret lagi sekali geng. Mangsa ketiga dia pula adalah seorang lelaki yang bekerja sebagai mekanik yang berusia 45 tahun. Benda ni memang random gila guys. Mekanik tu memang malang sebab jumpa dengan Peter pada masa tengah gila tu. Sebanyak 20 kesan tusukan telah dikesan di seluruh badan mangsa, especially di bahagian mata dan juga kepala. Selepas mayat tu ditemui polis pada besoknya, Peter ni siap datang balik dekat kawasan kejadian kot. Mamat Peter ni even disoal siasat oleh polis pada masa tu. Peter cakap dia hanya kebetulan je lalu dekat situ dan tak tahu apa-apa pun yang berlaku. Pada bulan Mac hingga bulan Julai, dia telah cuba menamatkan nyawa 4 lagi orang wanita tetapi tak berjaya. Selepas daripada ni dia bertenang jap. Dia tahu polis tengah mencari seorang pembunuh, tetapi nak tahu tak benda yang pelik dekat sini? Pada awal bulan Ogos, polis telah berjaya menangkap seorang lelaki yang bernama Strasberg yang dikatakan bertanggungjawab ke atas kesemua jenayah ni. Korang tahu je lah polis dulu buat kerja. Kalau masuk bilik soal siasat tu, memang masak lah korang. Orang yang tak bersalah pun boleh mengaku bersalah. Dikabarkan yang Strasberg ni adalah seorang yang lembam. Dia telah disahkan mengidap penyakit mental dan dihantar ke wad tahanan banduan. Tak pasal-pasal jadi kambing hitam geng. Bila Peter dah tahu pasal benda ni, apa lagi, happy lah member. Orang lain dipersalah ke atas apa benda yang dibuat. So pada 8 Ogos 1929, dia mula keluar mencari mangsanya. Dia telah bertemu dengan seorang wanita yang bernama Maria Hans yang masih berumur 18 tahun. Maria ni dikatakan sedang mencari pasangan hidup. So Peter set pada hari Ahad untuk diorang keluar berdating di taman bunga berdekatan dengan Sungai Rhine. Pada 11 Ogos, diorang berdua telah bertemu dan berdating daripada pagi. Bila dah masuk tengah hari ni, si Maria ni dah nak balik dah lah. Tetapi Peter ni pujuk untuk pergi ke satu kawasan taman yang agak tersorok. Bila dah sampai tu, apa lagi? Peter terus mengeluarkan gunting dan menusuk Maria di perut. Jenuh Maria cuba melawan, tapi tak boleh geng. Kedekat orang gila ni jangan buat main. Kuat. Tapi kali ni Peter tak bunuh dengan laju tau. Dia ambil masa guys. Dia ambil masa selama sejam untuk menyeksa Maria sebelum menamatkan nyawanya. Antara banyak-banyak mangsa Peter lah, Maria lah yang paling menerima penghinaan maksimum. Mayat Maria telah ditanam di bawah kubur cetek di bawah sebuah pokok. Esoknya Peter datang lagi untuk bermain-main dengan Maria tau. Niat sebenar dia datang pada hari kedua tu adalah untuk menggantungkan tubuh mangsa dekat pokok. Tetapi disebabkan tak berjaya, dia tanam balik. Dia buat benda ni beberapa kali tau geng. Sampailah dia puas ataupun sisa Maria dah start mereput. Pada 23 Ogos, Peter telah menyerang 3 orang berasingan, 2 orang wanita dan seorang lelaki. Diorang memang cedera teruk lah, tetapi sempat melarikan diri. Masa diorang ni pergi buat report, masing-masing bagi statement yang serangan ni tak diprovok pun. Tengah elok je berjalan-jalan, tiba-tiba kena tusuk dekat belakang leher. Tak pasal-pasal geng. Selepas daripada insiden ni, seramai 6 lagi nyawa telah melayang di tangan Peter Kürten. Senjata yang digunakan pula bertukar-tukar. Ada yang pisau, ada yang hammer. Mangsa Peter paling muda adalah sekolah tadika, tahu tak? Nak tahu tak Peter ni punya gila? Mamat ni telah menulis sepucuk surat kepada polis dan menerangkan semua jenayah yang dilakukan kepada mangsa. Satu persatu dia tulis. Tetapi polis masih tak berjaya tangkap Mamat setan ni. Dan yang lagi pelik, polis anggap benda ni hanya prank dan tak ambil kisah pun. Tetapi salah sebuah akhbar tempatan perasan persamaan di antara kesemua jenayah ni. Wartawan tu telah menggelarkan pelaku sebagai The Vampire of Dusseldorf. Dalam berita akhbar tu, wartawan detail satu persatu persamaan di antara jenayah yang berlaku di sekitar Dusseldorf. Selepas artikel ni dipublish, polis telah menerima sebanyak 13,000 surat daripada publik. Polis memang kena pressure lah dan akhirnya polis bertindak. Seramai 9,000 orang telah diinterview dan sebanyak 2,650 tips telah disiasat. 2 hari selepas tu pula, seorang wartawan lain telah menerima surat misteri. Dekat dalam tu terkandung satu peta yang telah ditanda. Tempat tu adalah tempat bersemadinya mayat Maria Han. Sebenarnya pelaku telah menulis surat sebanyak 3 kali geng. Setiap surat tu pembunuh ni mengaku yang dia tak akan berhenti. Walaupun Peter ni boleh dikirakan bijak lah,
Tetapi macam orang cakap lah, sepandai-pandai beruk melompat, akhirnya jatuh ke debuk juga. Pada 14 Mei 1930, seorang wanita yang bernama Maria Butlik baru je sampai daripada bandar Düsseldorf. Dia nak mencari peluang pekerjaan di bandar besar. Masa dia baru sampai ke stesen kereta api tu, dia telah didatangi oleh seorang lelaki yang menawarkan tempat tinggal untuk dia. Melihat yang lelaki ni sopan dan ramah, Maria pun setuju. Tetapi lelaki tu berkali-kali cuba untuk direct Maria ni ke tempat yang tak ramai orang. So Maria ni pun cuak lah. Maka terjadilah pergaduhan mulut dekat situ. Dalam tengah-tengah bergaduh ni, datang seorang lelaki yang menyelamatkan keadaan. Lelaki yang datang tu adalah Peter Curtin. Melihat keadaan ni, lelaki first tadi terus melarikan diri. So Peter pun membawalah Maria ke rumahnya dan offer untuk Maria bermalam dekat situ. Peter cuba flirt-flirt dengan Maria, tetapi Maria ni terus tolak yang dia takkan mengadakan hubungan intim dengan Peter. Peter je senyum dan bersetuju untuk menghantar Maria ke rumah tepangan. Dalam perjalanan ni, Peter telah membawa Maria ke satu taman yang tak ramai orang. Bila Peter ni dah yakin yang diorang ni jauh daripada orang ramai, Peter cuba untuk menyerang Maria. Dia cuba untuk mencekoh Maria, tetapi Maria merayu yang dia adalah orang yang susah. Dia nak cari pekerjaan untuk bantu mak dia yang sakit dekat kampung. Tiba-tiba je Peter melepaskan tangan dia. Dia menyuruh Maria untuk lari daripada situ. Serius, Abang Boy tak berapa sure kenapa dia lepaskan Maria pada masa ni. Mungkin lah kot dia teringat kisah hidup dia masa dia membesar. Tetapi yang peliknya, Maria ni tak report polis guys. Dia menulis sepucuk surat kepada kawannya di kampung, tetapi surat tu tersalah pula alamat. So protokol untuk pejabat pos adalah untuk pulang balik surat tu kepada pengirim lah kan. Disebabkan tak ada alamat pengirim dekat sampul, surat tu pun telah dibuka. Kandungan surat Maria tu detail gila tentang apa yang berlaku kepada dia tau. Dan nama Peter Curtin telah disebut dekat dalam surat tu. Pegawai pos pun apa lagi, dia terus bagi surat tu kepada polis. Orang yang membaca surat tu adalah ketua inspektor polis yang bernama Gennard. Dia beranggapan yang ada kemungkinan penyerang Maria ni adalah orang yang bertanggungjawab atas semua pembunuhan yang berlaku di sekitar Düsseldorf pada masa tu. So Maria telah dipanggil ke balai dan dia telah di request untuk menunjukkan rumah Peter. Pada masa polis sampai ke rumah Peter tu, Peter tak ada kat rumah. Tuan rumah lah yang mengesahkan penghuni rumah tu adalah Peter Curtin. Semasa polis tengah cek-cek kawasan sekeliling tu, Peter pun sampai. Dia nampak apa yang berlaku. Tak jaga banyak, dia terus cabut geng. Rumah tu sebenarnya adalah rumah sewa Peter tau. Rumah tu lah yang digunakan untuk melupuskan semua bahan-bahan bukti jenayah dia. Peter bila sampai rumah isteri dia, dia terus confess guys. Dia terus cakap yang dia menyerang Maria dan dia adalah orang yang bertanggungjawab atas pembunuhan lebih 10 orang di sekitar Düsseldorf. Dia menyuruh isterinya collect wang papasan selepas dia ditangkap dan isterinya lah yang bagi tahu polis. Pada 23 Mei 1930, Peter Curtin, the Vampire of Düsseldorf, telah ditangkap oleh polis. Dekat dalam bilik soal siasat, Peter ni tak sembunyi apa pun geng. Dia mengaku semua aktiviti jenayah dia. Dia telah mengaku melakukan 68 jenayah, termasuk 9 pembunuhan dan 38 percubaan membunuh. Peter mengaku yang dia teruja bila melihat darah. Serangan biasa-biasa dah tak thrill lah. Menurutnya, this is what love is all about. Inilah maksud cinta. Peter juga dakwa yang dia pernah cuba untuk minum cecair merah yang mengalir daripada salah seorang mangsanya. Tetapi dia termuntah sebab minum terlalu banyak. Semua aksi ni membuatkan Peter ceret secara automatik tau. Tanpa perlu cak melan pun. Untuk pertama kalinya, masyarakat berdepan dengan orang yang memiliki selera yang sangat-sangat luar biasa. Menurut seorang pakar psikologi yang bernama Carl Berg, satu-satunya sebab Peter membunuh adalah untuk memuaskan nafsu gila dia sahaja. Nampak darah pun dia boleh teruja geng. Menurut Carl, Peter ni dah jadi ketagih nafsu luar tabi'i ni. Bila ditanyakan sebab apa Peter selalu bertukar senjata, dia mengatakan yang dia cuba untuk mencari senjata yang sesuai untuk menyeksa mangsa. Lagi seksa mangsa tu, lagi seronok lah dia rasa. Dan satu lagi sebab adalah untuk mengelirukan polis daripada dikesan. Nak tahu tak apa yang sick pasal semua benda ni? Peter mengatakan yang ramai di antara mangsa dia hidup hanya disebabkan Peter ceret sebelum nyawa mereka melayang. Kalau tak ceret lagi, confirm mangsa akan mati. Perbicaraan berlangsung pada 13 April 1931. Selepas pertuduhan dibaca, Peter ni tak mengaku bersalah pula. Dia memberi alasan gila semasa melakukan jenayah. Peter telah dituduh membunuh 9 orang mangsa dan 7 percubaan membunuh. Di sepanjang pembicaraan, Peter ni diletakkan di belakang tirai besi dan dikawal oleh beberapa orang polis. Sebabnya, memang ramai gila orang tak puas hati dengan Peter ni. Keluarga mangsa memang tunggu je peluang untuk settlekan mamat ni. Selepas mengetahui yang isteri dia dah dapat duit papasan, pada 17 April, Peter cakap dengan pengurusan bela dia yang dia nak tukar pengakuan. Dia nak mengaku bersalah atas kesemua pertuduhan. Peter mengatakan yang dia tak menyesal apa yang dia dah buat. Dia seronok melakukan semua perbuatan terkutuk tu dan dia akan buat lagi kalau diberi peluang. Seramai 5 orang doktor sakit jiwa telah dipanggil untuk menguji tahap mental Peter. Kelima-limanya mengatakan yang Peter ni sedar dan tahu di antara betul dan salah. Dia tak gila sikit pun. Dia hanya mempunyai nafsu binatang. Perbicaraan berlangsung selama 10 hari dan di akhir perbicaraan dia telah didapati bersalah atas kesemua pertuduhan dan dijatuhkan hukuman mati. Semasa hukuman ni dibaca, Peter langsung tak menunjukkan riak muka langsung. Dia
ni pernahlah buat rayuan untuk hukumannya dikurangkan kepada Menteri Keadilan, tetapi kena reject guys. Yang lawaknya, Menteri Keadilan pada masa tu memang menentang kau-kau hukuman mati. Tetapi untuk kes Peter Kürten ni, dia reject terus geng. Macam itulah punya jahat jenayah si Peter Kürten ni dah buat. So dengan ini, date hukuman dijalankan telah diset pada pukul 6 pagi 2 hari bulan Julai 1931. Makanan terakhir Peter adalah Wiener Schnitzel, sebotol wine putih dan juga ubi goreng. Siap tambah lagi tu geng, pada pukul 5.45 pagi, Peter telah diiringi ke bilik hukuman. Dia berjalan tanpa perlu ditolong pun. Siap senyum lagi bila naik ke atas pentas hukuman. Korang kena ingat tau, ini zaman 1931. Masa ni hukuman yang dijalankan untuk kesemua pesalah hukuman mati agak sadis sikit geng. Cara dia adalah zas leher pesalah. Sebelum hukuman tu dijalankan, Peter sempat tanya kepada seorang doktor yang menemaninya. Dia tanya, selepas kepalaku diceraikan, adakah aku masih boleh mendengar cecair merahku memancut daripada leher? Kalau orang nak mati tanya macam tu kat Abang Boy, gila seram kan. Bila doktor tanya ada tak benda apa-apa nak cakap, what is your last word, Peter hanya tersenyum dengan mengatakan no, tak ada. Tepat pada pukul 6 pagi 2 hari bulan Julai 1931, hukuman telah dijalankan. Carl Berg membuat permohonan untuk menyimpan dan study kepala Peter tau. Dia nak tahu apa yang buat Peter ni jadi sampai macam tu. Permohonan tu telah diluluskan dan kepala tu telah diawet untuk tujuan uji kaji. Doktor sebenarnya tak jumpa apa-apa kesan dekat otak Peter pun. Normal je macam otak orang lain. Keputusan pembedahan badan Peter pun tak dapat apa-apa keputusan yang pelik. Kepala Peter telah disimpan di Makmal pada masa tu. Tetapi selepas Perang Dunia Kedua, kepala tu telah diterbangkan ke Amerika Syarikat dan sekarang ni telah dipamerkan di Museum Ripley's Believe It or Not di Wisconsin. Kisah Peter Kürten ni telah diabadikan dalam sebuah movie yang bertajuk Normal yang diterbitkan pada tahun 2009. Padu kak cerita tu geng. Abang Boy dah tengok cerita tu lama dah. Memang dia gambarkan satu persatu tahap mental Peter ni. Kalau korang ada masa, maybe korang boleh check it out nanti. So macam mana guys? Dah lama rasanya Abang Boy tak cover jenayah sekejam ni. Level gila dia, bukan sikit-sikit tau. Disebabkan ini juga Abang Boy tak boleh tunjukkan kebanyakan gambar crime scene dan juga gambar kepala yang telah diawetkan. Kalau korang interested, korang boleh google je nanti. Confirm jumpalah. So seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen kat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.